disebabkan belakang badannya tu dipenuhi dengan tusukan pedang dan anak panah. Sebab apa belakang? Sebab dia cuba menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Jadi sama juga dengan Abu Dujanah. Dan Abu Dujanah ini juga dikenali di kalangan sahabat sebagai seorang Muslim, sebagai seorang orang yang simple. Maknanya dia sangat berani, tapi in the same time dia sangat simple. Ini diceritakan oleh seorang sahabat lain bernama Zaid bin Aslam radhiyallahu anhu berkata, satu masa Abu Dujanah sakit. Ini sebelum perang Yamamah lah, di Madinah. Abu Dujanah sakit. Jadi bila sakit, orang datang ziarah. Bila orang datang ziarah, orang nampak muka dia bersinar-sinar, tak macam muka orang sakit. Patut muka orang sakit ni muka kita tengok pun rasa kesian, tapi muka Abu Dujanah ni berseri-seri walaupun dia sakit. Jadi Zaid tanya pada dia, wahai Abu Dujanah, kenapa wajah kau sangat berseri-seri ni walaupun kau sakit? Lalu Abu Dujanah menjawab, aku ni, I'm a simple man. Aku ni ada dua benda yang aku tahu, aku yakin dua benda ni benda baik yang aku tahu aku buat. Maknanya bukan banyak sangat amalan aku ni. Kalau orang tanya apa amalan rahsia ke apa-apa, dua benda saja dia cakap. Yang pertama, aku tak akan bercakap benda yang tak ada kena-mengena dengan aku. I stay out of things yang tidak ada kaitan dengan aku. Selari dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Orang yang baik ni orang tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan benda yang tak ada kaitan, tak jaga tepi kain orang, tak masuk campur urusan orang lain dan sebagainya. Dan yang kedua, aku tidak pernah menyimpan sebarang dendam ataupun rasa tidak puas hati kepada walau seorang Muslim pun setiap hari. Maknanya hati dia at peace. Hati dia tenang, tak pernah. Mungkin dia pernah bergaduh, mungkin ada orang buat itu ini pada dia, tetapi dia tidak pernah menyimpan walau satu grudge against any Muslim kepada orang lain. Jadi disebabkan itu, orang nampak wajah dia berseri-seri walaupun dia sakit. Ini rahsia lah. Maka ini pun patut kita contohi. Jadi Abu Dujanah ini alhamdulillah maknanya umurnya panjang sehingga sempat menyertai perang memerangi Musailamah Al-Kadzdzab. Jadi dalam peperangan memerangi Musailamah Al-Kadzdzab ni, Abu Dujanah pun macam dalam perang Uhud, dia merupakan seorang yang bersungguh-sungguh cuba untuk mencari musuh-musuh yang sepatutnya diperangi. Dan dia sampai ke hujung, maknanya dia sempat berperang ni sampai akhir perang. Setengah sahabat awal-awal dah mati syahid. Abu Dujanah sampai ke akhir perang, dan dia sampai ke akhir perang dalam keadaan yang agak menakjubkan. Sebab rupa-rupanya hari itu kita baca, bila tentera Musailamah nak menyelamatkan diri, mereka pergi ke mana tuan-tuan? Masuk dalam kota kan, masuk dalam taman yang kita sebut hadiqah. Hadiqah ni bahasa Melayu taman. Taman ni sebenarnya kebun lah, yang dikelilingi tembok dan boleh ditutup. Jadi kita baca hari itu sahabat bernama Al-Barra', Al-Barra' bin Malik, adik-beradik Anas bin Malik. Ini yang buat kerja gila, minta orang campak dia masuk dalam supaya dia boleh buka pintu dari dalam. Rupa-rupanya ada orang kedua yang gila macam dia juga. Gila bukan gila tak betul, tapi maknanya keberanian tu luar biasa. Inilah dia seorang lagi, Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Barangkali bila dia lihat Al-Barra' melompat, dia pun minta dicampak juga masuk ke dalam kebun tersebut supaya boleh bukakan pintu untuk umat Islam. Jadi Al-Barra', kita tak dengar cerita apa jadi bila dia jatuh tu. Kita tahu dia berjaya lah buka pintu, maknanya dia berlawan berjaya buka pintu. Tapi Abu Dujanah ni, bila dia jatuh, kakinya patah. Bila dia jatuh tu kaki dia patah. Tetapi kalau tuan-tuan masih ingat itu, siapa yang bunuh Musailamah? Siapa dia yang berjaya membunuh Musailamah ni? Wahsy, hamba Abdul Aswad, seorang lelaki kulit gelap yang dulu membunuh Sayyidina Hamzah. Wahsy berjaya bunuh membaling tombak. Tetapi yang berjaya memutuskan kepala Musailamah daripada badannya ialah Abu Dujanah. Bermakna daripada dia dicampak masuk, kakinya patah, dia berperang dalam tu sehingga dia mencari Musailamah dalam keadaan kakinya patah. Ini Abu Dujanah radhiyallahu anhu.
Jadi dia mendapat kemuliaan sehingga Allah benarkan dia membunuh Musailamah Al-Kadzab. Kemudian lepas tu baru dia syahid. Jadi Abu Dujanah mendapat kemuliaan dalam keadaan kakinya patah pun, berusaha sedaya upaya. Jadi ini pun sama juga, saya teringat juga dengan kisah Yahya Sinwar. Sekarang ni ramai orang mengenang dia ni sebab baru hari ni tentera Israel dia release, IDF dia release dua benda, satu gambar, kedua surat. Gambar ni gambar ketika IDF jumpa Yahya Sinwar. Tuan-tuan kenal Yahya Sinwar ni? Ini ketua Hamas di Gaza yang akhirnya mati syahid. Mati syahid. Jadi dulu orang tak tahu macam mana dia mati syahid. Kita tahu dia akhirnya diisytiharkan matilah. Tapi IDF dia nak menjatuhkan psikologi orang di Gaza ni, maka dia upload semula supaya orang terkenang balik. Maknanya orang rasa leaders mereka ni kalah, leaders mereka ni dah dibunuh. Selama saya baru semalam atau hari ni dia keluarkan balik gambar macam mana tentera-tentera dia di depan mayat Syahid Yahya Sinwar. Dan dia kata dia riliskan juga satu surat. Yang ni cuma saya tak pasti authenticity surat ni lah. Yang dikatakan inilah dia arahan-arahan yang ditulis oleh Yahya Sinwar sebelum dilancarkan operasi Tufanul Aqsa. Tapi dia cerita dalam tu, dia kata oh inilah arahan suruh bunuh semua orang, suruh bakar rumah. Kita kena baca surat yang sebenar lah. Cuma nak ceritanya Yahya Sinwar ni pun ketika itu, kalau tuan-tuan tengok video-video dia sebelum tu, mukanya dah cengkung dan dia ditemui itu dalam keadaan tangannya dah tak boleh nak bergerak dah pun. Bahkan dia cuba ikat tangan tu dengan dawai. Sebab sebelum tu mungkin dia dah cedera, dia berlaku pendarahan banyak. Jadi untuk elak pendarahan lebih teruk, diikat tangannya tu dengan dawai. Jadi ketika mayat dia ditemui, memang nampak di tangannya tu ada dawai. Sebab tu bila dia nak dibunuh, dia tak boleh nak buat apa dah. Dia terduduk je atas kerusi, atas sofa kan. Dan dia pegang kayu je. Kayu je yang ada, lain habis dah, tak ada apa. Drone datang, video tu dirilis lah. Drone datang, dia baling kayu je kat drone ni. Maknanya orang kata inilah dia, the real karakter mujahidin, para muqawamah, berlawan dengan apa sahaja yang ada. Kayu pun kayu lah. Jadi sama, saya rasa kisah macam Abu Dujanah ni maknanya orang yang, itu saya sebut awal tadi kan, orang yang dah dapat melihat sesuatu yang kita tidak lihat, tuan-tuan. Apa yang mereka boleh lakukan tu lebih daripada apa yang biasanya mampu ditampung oleh tubuh badan manusia yang biasa. Sebab tu kita tanya, macam mana orang-orang di Gaza ni, ada yang duduk dalam terowong tak keluar-keluar berbulan-bulan, tuan-tuan. Sekarang ni dah banyak rilis lah, sebab dah habis, bukan habis lah, gencatan senjata kan. Saya pun ada tengok beberapa video. Ada satu tu yang cerita macam mana mujahidin duduk lama bawah terowong ni. Jadi orang menyangka bawah tu selesa, tak selesa, tuan-tuan. Dia bukan yang dibina proper, bunker dan sebagainya. Jadi orang kadang tak boleh nak bayang. Jadi akhirnya mujahidin sebut, kami hanya bertemankan solat dan Quran kami. Itulah dia bekalan mereka ni, boleh bertahan duduk gelap berbulan-bulan dalam terowong. Jadi orang biasa tak boleh nak buat lah. Maknanya tubuh badan biasa tak mampu untuk menanggung perkara tersebut. Jadi ini dia kisah Abu Dujanah, kisah yang ringkas tapi membuktikan bahawa Abu Dujanah ni mati syahid dalam perang Yamamah. Jadi Abu Dujanah ni sahabat Ansar. Jadi pada awal itu kita baca banyak sahabat Ansar. Sahabat yang kedua yang mungkin panjang sikit cerita saya nak sentuh malam ni ialah seorang sahabat Ansar juga, bernama Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr. Saya boleh yamin lah kebanyakan tuan-tuan mungkin first time dengar nama ni. Pernah dengar nama sahabat bernama Abbad? Tak biasa dengar. Saya pun tak biasa dengar, tapi saya ada seorang kawan, dia bagi nama anak dia Abbad. Mungkin kawan saya dah pernah baca cerita ni. Jadi Abbad bin Bishr Al-Ansari radhiyallahu anhu, kisah dia luar biasa. Kisah dia luar biasa. Dia kita baca sebab dia pun syahid dalam perang Yamamah. Cuba kita berkenalan dululah sebelum kita nak sampai kepada cerita dia syahid ni. Abbad ni, tuan-tuan, beza dia dengan kebanyakan sahabat Ansar ialah dia masuk Islam
sebelum lagi dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia diislamkan oleh Mus'ab bin Umair. Kan Nabi bila ada jumpa 6 orang kan daripada Madinah, kan dia orang ni masuk Islam, janji setia dengan Nabi. Nabi kata balik. Nabi kata balik Madinah. Nabi hantar Mus'ab bin Umair. Misi kepada Mus'ab, wahai Mus'ab, pastikan semua rumah kau ketuk cerita pasal Islam, supaya menyediakan keadaan bila Nabi datang, ya, orang dah menerima Islam. Jadi bila Mus'ab bin Umair duduk di Madinah ni, ada beberapa orang-orang di kalangan Ansar yang merupakan pemuka-pemuka dan dihormati di kalangan orang-orang di Madinah yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Salah seorangnya ialah sahabat bernama Abbad bin Bishr, ya, radhiyallahu anhu. Jadi sahabat bernama Abbad, sahabat bernama Usaid. Ni dua orang lah yang nanti ada kaitan cerita nama Usaid ni, ya. Jadi Abbad ni masuk Islam awal, ketika umurnya baru 25 tahun. Maknanya muda lagi, maknanya muda lagi, masuk umur 25 tahun. Dan walaupun dia seorang sahabat yang muda, bila Rasulullah berhijrah, dia dikenali sebagai seorang sahabat yang sangat suka menunaikan solat pada waktu malam, qiyamul lail, dan membaca Al-Quran pada waktu malam. Ada dua cerita berkait dengan tabiat dia ni. Yang pertama, satu cerita ialah pada satu malam Nabi sedang qiyamul lail. Nabi qiyamul lail di rumah Nabi, di bilik Aisyah, hujrah Aisyah. Aisyah pun mungkin solat sama-sama dengan Nabi SAW. Tiba Nabi dengar ada orang baca Quran dalam masjid, masjid sebelah je kan. Ada orang membaca Quran dalam masjid. Jadi Nabi tanya pada Aisyah, wahai Aisyah, suara ni macam kenal. Adakah ini suara Abbad bin Bishr? Jadi Aisyah pun pergi intai tengok. Tengok betul, kenal lah, ni Abbad. Jadi Aisyah pun kata kepada Rasulullah, ya benar, inilah dia suara Abbad pada waktu malam. Maknanya orang lain dah balik tidur, Abbad ada di masjid sedang membaca Quran. Jadi Nabi SAW bila mendengar jawapan itu Abbad, Nabi tersenyum dan Nabi mendoakan, Allahumma arham Abbad, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkanlah kepada Abbad dan berilah rahmat kepadanya. Jadi Nabi pun jadi saksi bahawa Abbad ni seorang yang suka bertahajud. Satu lagi kisah ialah kisah yang berlaku ketika Nabi balik daripada perang, satu perang bernama Zatul Riqa'. Perang Zatul Riqa'. Perang Zatul Riqa' ni perang yang di mana berlaku musim panas. Tempat tu begitu orang kata apa, dahsyat keadaan dia, sehingga tanah dan batu-batu yang sahabat-sahabat pijak ni terlalu panas, menyebabkan sandal ataupun kasut pada sahabat ni semua koyak. Jadi ada yang ambil kain untuk ikat di kaki, sebab tu dipanggil sebagai perang Zatul Riqa'. Itu satu cerita lah. Cuma nak cerita balik daripada perang tu, musuh yang diserang dalam perang ini ada dendam dengan Nabi SAW. Maksudnya mereka berdendam dengan tentera Islam. Jadi ada risiko mereka akan datang serang semula. So on the way balik dalam perjalanan, maka Nabi dalam perjalanan bermalam lah, maknanya perjalanan tu jauh. Jadi ada satu malam Nabi bermalam on the way. Jadi Nabi tanya pada sahabat, malam ni siapa yang nak ambil tugasan berjaga, hirasah? Jadi bila perang, sahabat akan ada jadual hirasah. Hirasah ni makna berjaga malam, sentri lah. Jadi akan bergilir-gilir. Jadi dua orang sahabat menawarkan diri untuk menjaga hirasah, khususnya kepada kemah Nabi dan juga kemah orang-orang Islam. Siapa dia? Yang pertama Abbad bin Bishr, dan yang kedua ialah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ammar bin Yasir. Jadi Abbad dengan Ammar ni pun bersembang. Abbad tanya pada Ammar, kau nak tidur dulu ke aku tidur dulu? Maknanya dia bahagi dua lah. Seorang mungkin berjaga 3-4 jam, seorang lagi 3-4 jam sampai subuh kan. Jadi Abbad tanya pada Ammar, kau nak tidur dulu ke nak aku tidur dulu? Ammar kata, bagi aku tidur dulu, aku dah tak larat. Bagi aku rehat dululah, engkau jaga dululah. Nanti dah lepas 3 jam kejut aku bangun. Jadi Ammar pun pergi tidur, Abbad pun duduk berjaga. Mula-mula berjagalah, pusing. Tapi bila tengok semua orang dah tidur dan sebagainya, ini tabiat orang-orang saleh. Semakin sunyi waktu malam, semakin sepi waktu malam, ketika itulah makin mereka ni rasa untuk
bermunajat, menunaikan solat dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya ketika mereka betul-betul tahu mereka bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika itulah datangnya keseronokan itu. Jadi bila semua orang dah tidur, dah sunyi, maka Abbad ni pun sambil dia hirasah, sambil dia berjaga berkawal ni, dia pun solat. Jadi dalam solat ni dia membaca Quran, dan surah yang dia baca ialah suratul Kahfi, disebut dalam ni suratul Kahfi. Sedang dia solat membaca dengan penuh khusyuk suratul Kahfi, rupa-rupanya tanpa dia sedari ada musuh yang menyelinap. Ada musuh yang datang dari jauh dan cuba untuk cari jalan nak menyerang umat Islam. Seorang aja, musuh ni seorang aja, dia bawa anak panah. Jadi dia jalan-jalan, dia tengok, oh nampak ada seorang berkawal, seorang aja berkawal, cantik. Jadi kalau dia panah seorang ni, mati seorang ni, selesai, dia boleh masuk untuk bunuh lebih ramai orang lain. Jadi ketika Abbad sedang membaca Quran, solat, musuh ni pun panah kepada Abbad. Abbad ditusuk oleh panah tetapi tidak bergerak. Dia terus membaca Quran, terus dalam solat. Jadi orang yang panah ni dah lain macam. Dia panah sekali lagi, panahan yang kedua, sekali lagi masuk, tertusuk ke dalam badan Abbad ni, tapi Abbad tidak bergerak, terus solat dan membaca Quran. Jadi orang yang memanah ni dah suspend. Dia kata ni last. Kalau yang ni pun dia macam tu juga, ni aku tak tahu aku berlawan dengan manusia ke apa ni. Maka dia panah panahan yang ketiga, masuk panah yang ketiga ke dalam badan Abbad, dan Abbad terus solat dan membaca Quran sehingga selesai. Habis bagi salam baru dia bangun, dia cabut anak panah dia semua, kemudian dia pun pergi cari Ammar. Jadi musuh yang duk panah dia tu duk tengok, ini orang ke apa ni? Badan sudah berlumuran darah, barulah Abbad datang kejut Ammar, wahai Ammar bangun, ganti aku, bangunlah ganti aku sakit lah. Bila Ammar bangun tengok Abbad badan dah berdarah-darah, tuan-tuan bayangkan 3 anak panah masuk dalam badan. Jadi Ammar bangun terkejut, kenapa kau tak kejut aku lagi awal? Kenapa sampai dah 3 anak panah masuk dalam badan baru nak kejut aku? Jadi Ammar marahlah. Apa jawapan daripada Abbad? Abbad kata, aku sedang membaca satu surah yang teramat aku suka, aku tak sampai hati nak potong bacaan ni, hanya kerana anak panah yang masuk ke dalam tubuh badan aku. Jadi maknanya Abbad kata kelazatan dia menghayati bacaan Al-Quran itu menenggelamkan dia dengan sebarang rasa-rasa yang lain. Ini saya pun tak pasti macam mana nak dibayangkan. Mungkin perasaan tu susah nak disebut dengan kata-kata lah. Tapi ini apa yang berlaku ni bukan cerita buat-buatan, ni benda yang real, berlaku kepada sahabat. Cuma saya nak cuba tonton bayangkan apa agaknya yang Abbad rasa masa tu, sampai tak rasa sakit. Kita lenguh lutut tu pun dah terasa ni. Maknanya kalau qiyamul lail tengah khusyuk-khusyuk sekalipun bulan Ramadan dalam keadaan suasana keimanan, dengan aircon dan sebagainya, pun terasa lenguh lutut tu. Jadi macam mana orang yang dipanah ni boleh tidak merasa? Apakah kelazatan yang dirasakan? Saya hanya boleh mengagaklah. Agakan saya ialah seolah-olah ketika itu Abbad itu, yang kita nampak Abbad itu hanyalah jasadnya. Abbad yang sebenar sudah tak ada di situ, berterbangan, sudah sampai ke alam lain, telah terbuka kepadanya segala hijab-hijab, sehingga menyebabkan dia tak rasa. Itu paling kalau boleh nak explain lah, paling masuk akal nak explain kepada kita. Jadi maknanya bacaan Quran yang dirasakan oleh Abbad pada waktu malam boleh menyebabkan dia sampai jadi begitu. Jadi maknanya saya cuba nak membayangkan tu sebab kita sendiri nak letak benchmark, sasaran kita. Bila kita bangun malam, bila kita qiyamul lail, bila kita baca Quran, apa patut kita rasakan? Selagi belum sampai ke situ tu, maknanya belum cukup lagi tuan-tuan. Jadi mungkinlah agaknya sebab Abbad ni faham kot ustaz apa dia baca, saya ni tak faham, maka kita terpaksalah kena fahamkan juga. Dulu-dulu pengalaman saya tuan-tuan, bukan saya nak cakap, tak tahulah, tidaklah nak kata ada banyak sangat pengalaman dalam begini, tapi pengalaman saya dulu ketika tak faham bahasa Arab. Kemudian saya belajar bahasa Arab, saya pergi di Mesir, saya belajar tafsir dan sebagainya. Kemudian kita, macam biasa semua orang menunaikan tahajud dan sebagainya, memang berbeza.
apabila kita memahami apa yang Allah SWT sebutkan dalam solat malam, sangat berbeza dengan sekiranya kita hanya menjadi orang yang mendengar imam yang membaca. Kalau kita faham tuan-tuan, 2 juzuk 3 juzuk tu tak terasa sebenarnya. Bahkan kita akan, bila imam tu rokok awal sangat tu, kita rasa terganggu. Bila kita sedang menghayati, tiba-tiba imam habis pula, alamak, mau baca mungkin 1 muka 2 muka dah rokok, terputus. Jadi barulah saya faham. Dulu-dulu untuk guru saya cakap, dia kata sebenarnya qiyamul lail ni lagi panjang lagi sedap. Saya kata celah mana yang lagi panjang lagi sedap je kan, patutnya lagi pendek lah, kita tak rasa beban sangat. Dia kata sebenarnya lagi panjang baru tak rasa beban, sebab kita baru nak masuk ke dalam penghayatan tu. So kalau pendek sangat tak sempat, kita tak sempat nak sampai kepada penghayatan tersebut. Jadi ini kisah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu menjadi bukti bahawa manusia ni boleh ke tahap itu apabila memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebabkan inilah Nabi SAW sangat percaya kepada Abbad. Tapi Abbad ni bukan orang soleh biasa-biasa tuan-tuan. Dalam satu misi yang agak eksklusif, dan saya rasa misi ni misi rahsia, kita pun pernah baca dulu, di mana Nabi SAW menugaskan hanya kepada sekumpulan elit, sekumpulan komando, sahabat-sahabat komando. Tugasannya ialah untuk membunuh seorang ketua Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Kita pernah baca, saya rasa 5 tahun lepas kisah ni, kita pernah baca sama-sama dalam sirah 4 tahun atau 5 tahun lepas. Ketua Yahudi bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Kenapa kena buat assassination? Sebab dia ni takkan masuk perang. Ka'ab ni takkan masuk perang tuan-tuan, tapi di sebalik semua perang, inilah dia orangnya. Dialah dalang di sebalik semua perang. Dia menyalakan api peperangan. Dia pergi jumpa orang Quraisy, dia pergi jumpa tribe-tribe lain dan sebagainya. Dia akan hasut serang Madinah, dia akan jual senjata, dia akan fund, akan bagi duit kepada orang untuk pergi berperang. Dia akan upah penyair-penyair buat orang bergaduh. Memang you name it. Kan, cerita hari ni samalah maknanya daripada dulu. Sebab tu Nabi maknanya ambil keputusan tidak ada yang lebih baik melainkan menamatkan nyawa Ka'ab ni. Dan the only way ialah kena buat assassination, sebab rupanya dia duduk dalam kawasan rumah dia. Tuan-tuan ada 2 layer gate kan, dia 10 layer. Nak sampai ke bilik dia 10 layer gate. Tak tahu itu saya sebut 10 tu mungkin paling kurang lah, sebab cerita, kalau kita baca cerita tu susah sahabat nak tembus masuk dia punya kubu. Dan sampai ke hari ni kata orang kubu tu masih ada. Saya itu cuba nak pergi masa saya pergi Madinah tu, saya nak pergi tengok, tapi tak sempat nak sampai sebab dia luar sikit daripada Madinah. Cuma kalau tuan-tuan pergi umrah pun boleh lah, tanya orang Madinah, biasa dia pun tahu kubu Ka'ab Al-Ashraf, ada tinggalan sisa dia. Dan saya dengar-dengar cerita lah, katanya nak dibina balik. ni orang Madinah cerita, sebab yang di sebelah Masjid Quba, tuan-tuan kalau siapa yang baru pergi baru-baru ni, di sebelah Masjid Quba sekarang ni nak buat macam-macam kan. Ada tuan-tuan yang baru pergi, saya pergi 2 tahun lepas. Kawasan Masjid Quba nak dibina balik, tepi-tepi dia tu. Kawasan Masjid Quba ni kawasan orang Yahudi sebenarnya. Sebab tu orang Yahudi yang mula nampak Nabi bila Nabi hijrah kan. Sebab mereka duduk kawasan Masjid Quba, outskirt of Madinah. Jadi dia nampak Nabi dulu. So antara yang dibina balik di kawasan Masjid Quba tu sebagai tourist attraction, ialah salah satu tu ialah kubu-kubu Yahudi dulu. So saya pun tak tahulah what's the reason, apa hikmahnya di sebalik membina semula kubu Yahudi yang Nabi dah halau keluar daripada Madinah, dibina balik sekarang ni for the reason of tourism katanya lah. Jadi Ka'ab Al-Ashraf ni duduk dalam kubu yang berlapis-lapis. Nabi buat satu komando team. Nabi kata arahan Nabi simple, at the end of this night, malam ni Nabi kata bawakan kepada aku kepala Ka'ab. Simple saja arahan Nabi, kepala Ka'ab di depan ni. Jadi kumpulan ni tak ramai, tidak lebih daripada 7 orang tak silap saya, diketuai oleh sahabat bernama Muhammad bin Maslamah radhiyallahu anhu. Dan salah seorang yang terlibat dalam tu ialah Abbad bin Bishr
radhiyallahu anhu. Bermakna Abbad ni bukan sekadar orang soleh, tetapi dia ada capability tactical, ada skill espionage, segala keperluan, segala kemahiran yang diperlukan untuk melaksanakan a covert op. Mungkin nanti kalau ada masa kita baca balik cerita tu, sebab sahabat semua tu terpaksa menyamar untuk terpaksa membuat espionage, untuk tembus masuk sampai ke bilik Ka'ab dan membunuh Ka'ab al-Ashraf. Jadi salah seorangnya ialah Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Jadi ini nak menggambarkan kepada kita kelebihan Abbad ni. Dan salah satu gelaran lagi yang diterima oleh Abbad ini ialah sahib al-asa al-mudhi'ah, the owner of the tuan kepada tongkat yang menyala. Sebab apa? Pada satu malam, sahabat bernama Abbad ini dengan Usaid, seorang lagi Al-Ansari bernama Usaid bin Hudayr Al-Ansari radhiyallahu anhu, mereka duduk dengan Nabi. Jadi mungkin bertanya, soal jawab, mengaji, belajar dengan Nabi dan sebagainya pada waktu malam. Mungkin agaknya lepas isyak lah. Punyalah bersembang, leka duduk dengan Nabi sampai dah larut malam, dah gelap gelita. Orang pun dah padam lampu. Jadi zaman dulu orang tak pasang lampu sampai pagi kan. Bila tidur tu tutuplah lampu. Jadi bila semua orang di rumah-rumah ni tutup lampu, jalan memang gelap. Memang gelap betul. Jadi bila nak balik, sahabat-sahabat ni tak nampak jalan. Jadi sahabat minta kepada Nabi untuk bantu mereka ni bagi nampak jalan. Nabi doa dan Allah berikan lampu, muncul cahaya di tongkat salah seorang sahabat ni. Jadi berjalanlah mereka dengan tongkat yang ada lampu ni. Cahaya yang Allah SWT berikan kepada tongkat tersebut jadi macam obor ataupun macam lantern kan. Jalan. Jadi bila sampai ke satu simpang, Usaid ni nak balik rumah dia, Abbad ni pun nak balik rumah dia, dua-dua tongkat menyala pula. Tadi satu berjalan berdua. Jadi bila nak berpisah, dua-dua tongkat menyala. Dan ini tidak pernah berlaku melainkan kepada dua orang sahabat ini, iaitu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu dan juga Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Jadi ini antara kelebihan-kelebihan Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Jadi apa cerita sehingga menyebabkan dia terkorban dalam perang Yamamah ni? Dia menyertai perang Yamamah ni pada umurnya 45 tahun. Jadi masuk Islam 25 tahun, 20 years later dia berada dalam perang Yamamah. Sebelum dia sampai ke Yamamah, kalau tuan-tuan masih ingat, tentera Khalid ni kan datang daripada peperangan lain kan. Itu kita baca, peperangan di Buzakhah. Jadi on the way daripada situ nak datang ke peperangan Yamamah ni, Abbad ni telah bermimpi. Abbad ni telah bermimpi. Ini diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Abbad bercakap. Jadi Abbad ni bercerita kepada sahabat bernama Abu Sa'id, "Wahai Abu Sa'id, last night, malam tadi aku tidur, aku bermimpi." Abbad kata dia bermimpi. "Aku melihat langit ni terbuka untuk aku, kemudian aku naik dan langit tu tertutup semula." Itu mimpi yang dialami oleh Abbad. Maka aku mentafsirkan mimpi ini, insya-Allah bermakna dalam peperangan seterus ini aku akan menemui syahid, aku akan menemui kematian. Jadi Abu Sa'id kata, insya-Allah moga-moga mimpi itu sebagaimana yang kau tafsirkan. Jadi dia dah bermimpi terlebih awal. Jadi pada perang Yamamah, Abbad ini menunjukkan keberanian yang luar biasa ketika mana orang Islam diserang dan kucak-kacir. Maka Abbad pun menjadi sahabat yang membangkitkan semangat para Ansar. Dia berdiri di atas satu tempat yang tinggi, lalu dia menyeru, "Wahai Ansar, wahai Ansar," suruh tengok kat dia. Jadi orang Ansar pun semua datang berkumpul kat dia. Dia kata, "Marilah kita sama-sama berperang dengan bersungguh-sungguh." Lalu dia memecahkan sarung pedangnya. Maknanya apa? Pedang tu takkan simpan dah. Jadi ini satu kebiasaan orang dulu. Maknanya kalau betul dia nak all out, sarung pedang tu dia akan pecahkan, buang. Jadi dengan pedang tersebutlah mereka akan berperang. Jadi bila sahabat lain nampak Abbad buat begitu, maka sahabat lain pun mencontohi Abbad ni. Orang-orang Ansar lain pun buat sama-sama macam Abbad dan berperang dengan begitu semangat seperti Abbad, dan menyerang sehingga masuk ke dalam kebun
masuk ke dalam kebun, dan dalam kebun inilah Abbad ni akhirnya menemui kesyahidan. Dan diceritakan dalam buku kita baca ni tuan-tuan, betapa dahsyatnya kecederaan yang dialami oleh Abbad sehingga jasadnya sudah tidak dikenali lagi, totally mutilated, maknanya dah tak ada rupa orang dah. Orang hanya boleh menentukan itu jasadnya sebab ada beberapa tanda yang tidak ada pada orang lain. Yang orang nampak barulah orang kata betul, inilah dia Sayyidina Abbad bin Bishr radhiyallahu anhu. Sehingga kan tentera Musailamah, Banu Hanifah kan, Banu Hanifah ni kan tentera Musailamah, kalau lepas-lepas tu ni lepas daripada perang Yamamah, kalau orang lain kena serang banyak, mereka akan mengumpamakan orang tu seperti Abbad. Engkau ni cedera teruk macam Abbad. Maksudnya nama Abbad ni dah menjadi perumpamaan kepada mana-mana orang yang berani kemudian dahsyat berjuang sehingga cedera teruk. Begitulah sehingga orang mengambil namanya sebagai perumpamaan. Jadi ini dua orang tadi saya baca ni, dua orang sahabat Ansar. Nampak tak sempat nak baca seorang lagi. Dua orang sahabat Ansar ni membuktikan bahawa memang pada dalam perang Yamamah ni orang-orang Ansar menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sehingga Muja'ah ni orang yang ditawan oleh Sayyidina Khalid. Bila dia pusing tengok semua sahabat-sahabat Ansar yang syahid, dan bila dia balik jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar, Muja'ah ni buat satu statement kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Khalifah, aku tak pernah melihat orang-orang yang berperang lebih dahsyat dan lebih sabar daripada kesabaran orang-orang Ansar. Dia sendiri melihat dalam perang Yamamah. Dan bila dia kata begitu, sebab apa dia kata, bila dia buat survey orang-orang yang syahid, majoritinya adalah daripada kalangan sahabat-sahabat Ansar. Jadi bila Muja'ah cakap begini, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq teramat sedih, sehingga basah lihyah, jambang Sayyidina Abu Bakar, menangis mengenangkan perginya sahabat-sahabat daripada kalangan Ansar yang begitu ramai, dan kebanyakan daripada mereka semuanya merupakan huffaz Al-Quran, orang-orang yang memahami Quran. Sebab itu nanti akan ada tindakan yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi saya rasa malam ni sempat dua tu dulu tuan-tuan. Ada seorang lagi sahabat iaitu At-Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Ringkas saja saya baca. Tufail ni sebelum dia perang, malam tu pun dia mimpi juga. Dia mimpi dia nampak tiga benda. Dia dalam perang Yamamah, dia nampak tiga benda. Pertama, dia nampak kepala dia dicukur. Kedua, dia nampak daripada mulutnya keluar burung. Dan ketiga, dia nampak seorang wanita memasukkan dia ke dalam farajnya. Jadi esok tu dia cerita pada sahabat. Sahabat kata, ni kau mimpi apa ni? Maka Tufail menjawab simple saja. Semua ini bermakna aku ni akan mati dibunuh. Cukur tu maknanya dibunuh. Roh aku akan dicabut dan aku akan kembali ditelan oleh bumi. Maksud wanita tu bumi lah. Masuk semula ke dalam bumi, ke dalam tanah tempat daripada dia dijadikan. Jadi memang betul akhirnya Tufail juga sahabat yang menemui kesyahidan dalam perang Yamamah ni. Itu secara ringkas, sebab Tufail ni pun banyak cerita dia, mungkin ada waktu lain kita akan sentuh. Jadi begitulah tuan-tuan, kita menamatkan kisah-kisah para sahabat yang merupakan syuhada perang Yamamah. Moga-moga ada rezeki kita sampai ke perkuburan para syuhada ini, kita berdoa dan kita menyampaikan bacaan Al-Fatihah kita kepada mereka, dan moga-moga dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita bertemu semula dengan mereka, menempatkan kita bersama dengan mereka semua di dalam syurga Allah satu masa nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.